أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, Kitab Al-Misbahul Munir. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 5, bab yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian dalam kurungan tu al-hadis. Al-haditha. Jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Al-haditha ay tammimil hadis. Sempurna kalimu akan hadis. Jadi hadis tu panjang lagi. Hadis ni ada dalam hadis arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullah. Di hujung hadis tu, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini di penghujung hadis ni. Ini ada dalam kitab hadis arba'in bagi Imam Nawawi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih sebagai dalil mengucap dua kalimah syahadah wajib bagi orang yang bukan Islam yang nak masuk Islam. Orang yang bukan Islam nak masuk Islam wajib mengucap dua kalimah syahadah. Adapun umpama kita kebanyakannya adalah Islam yang kita taba'an li abawai. Islam kitanya adalah Islam menurut, dia panggil. Islam menurut ni dengan makna Islam yang kita pusakai daripada ibu bapa. Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Bukan Islam yang kita mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itulah apabila mati kanak-kanak ni diuruskan jenazah sebagai orang Islam. Sebab kanak-kanak ni Islam. Kanak-kanak ni mengucap, bercakap pun tak pandai lagi. Islam macam mana? Islam mengikut, Islam menurut dipanggil. Taba'an li abawai. Mana turut ibu bapa. Bila ibu bapa Islam, maka anak tu automatik dihukumkan Islam, bukan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bukan kata mati selepas dilahirkan. Bukan kalau anak ni mati dalam perut ibu sekalipun, mati dalam kandungan 6 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, walaupun ketika keluar tu senyap, tak ada bunyi apa-apa pun, makna mati dalam kandungan sekalipun, kalau 6 bulan ke atas, jenazahnya sebagaimana orang Islam dewasa, wajib ditajhizkan dengan mandi, kapang,
sembahyang serta ke bumi di perkuburan orang Islam sebagaimana orang Islam dewasa. Jadi hak mati dalam kandungan ibu ni Islam juga. Islam menurut dipanggil taba'an li abawah, Islam yang dipusakai, diwarisi dari ibu bapa. Dia anak orang Islam ni dia membesar walaupun tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah, sehingga kan ada yang tidak pernah mengucap 2 kalimah syahadah ni semayangnya tidaklah. Orang semayang pasti ada dalam tasyahud tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bila tak pernah mengucap, mana semayang pun tak pernah. Dan ada sampai ke suruh mengucap pun tak pandai. Orang ni tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Islam apa? Dia mengucap tak pandai. Islam warisi pusakai daripada ibu bapa. Islam automatik. Walaupun dia tak pandai mengucap sekalipun, dia adalah orang Islam. Boleh berkahwin dengan dia, mati harta pusaka mempusakai, mati jenazahnya dimandikan, dikapankan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Walaupun kita kata kok tak pandai mengucap sekalipun, pandai ni. Sebab apa? Islam dia bukan daripada mengucap. Islam daripada mengucap ni, ni orang yang bukan Islam nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ni datang dalil ni. Sebab dalam kitab ni menyatakan bahawa nak Islam seseorang adalah dengan menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah syahadah. Tetapi orang yang sudah Islam duduk ibu bapa, tidak wajib lagi mereka itu menyebut, mengucap 2 kalimah syahadah, sebab kerana memadai Islam tu dengan menurut jua. Jadi hak bukan Islam nak masuk Islam, dia wajib kena ucap 2 kalimah syahadah. Dalilnya mana? Sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, bersabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-hadisa ay tammimil hadis, sempurna oleh kamu akan hadis. Hadis tu panjang. Dia gini, biasanya ayat Al-Quran didatangkan separuh ayat, kemudian didatangkan al-ayata, al-ayah, dia datang gitu. Sekarang ayat Al-Quran didatangkan separuh saja, tidak datangkan lengkap satu ayat. Datangkan separuh, dia pun datang al-ayah. Alif, lam, alif, ya, ta marbutah. Al-ayah. Apa benda tu? Itu dipanggil maf'ulun bih bagi fa'il yang mahzuf. Al-ayah, iqra'il ayah. Baca lima akan ayat. Panjang lagi ayat tu. Tapi didatangkan hanya separuh saja. Kemudian di penghujung tu dia kata al-ayah. Kalau bukan ayat Al-Quran, kalau bukan hadis Nabi, didatangkan alif, lam, kha, ilah. Alif, lam, kha. Mana apa tu? Ila akhirihi. Tu. Alif, lam, kha. Mana ilah? Ila akhiri. Maknanya didatangkan separuh ibarat kitab, susunan kitab. Lepas tu disuruh tengok sini dalam kitab lain. Tengok dalam kitab adalah mana sambungan dia tu. Dia pun datang alif, lam, kha, ilah. Mana ila akhirihi. Kalau Al-Quran al-ayata, mana apa ni? Sudah ayat. Ni al-hadisa. Mana apa ni? Sempurna dia kamu akan hadis. Tapi kita nak ambil mana ni hadis ni? Sebab dia hadis ni masyhur. Masyhurnya macam mana? Dalam hadis 40. Dalam hadis 40. Kita hadis 40 tak pernah belajar tau. Hadis 40 Imam Nawawi tu lah. Hadis oleh Imam Nawawi tu. Orang duk pondok biasa dia ngapah hadis 40 ni. Dia ngapah hadis 40 ni. Biasa ngapah lah.
hok rajin tu lah. Hok malas tak ngapal belaka hok malasnya. Tapi biar di antaranya biasa orang akan hafaz di 40 ni. Jadi di hujung hadis tidak didatangkan. Sebab di hadis ni hadis yang biasa dah. Di hujung hadisnya wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Terjemahan dia artinya diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku. Ini terjemahan ni. Sehingga hatta yashhadu, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia gitu. Sehingga menyaksi dan mengaku. Ini datangkan terjemahan ni. Menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian hak Rumi ditulis macam mana? Hingga akhir hadis. Kurungan dimula daripada mana? Dimula daripada hingga ke dimula daripada hadis? Hak Jawi ni ada kurungan. Hak Rumi ada kurungan tau. Ada kurungan. Dia buat kurungan tu mulai daripada hak mana? Hadis juga. Hadis juga. Nak moleknya buat kurungan hingga akhir hadis. Buat dalam kurungan hingga akhir hadis. Betul? Yelah, maknanya hingga tu tak ada kurungan lah. Nak buat kurungan tu sebelum tu. Hingga, sebelum hingga tu. Jadi hingga akhir hadis tu dalam kurungan. Nak gitu. Jadi hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu segala manusia, bahawanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Betul cakap tu. Al hadisa, hingga akhir hadis. Nak gitu. Al hadisa dalam kurungan, terjemahan dia dalam kurungan jugalah. Apa terjemahan dia? Hingga akhir hadis, yakni sempurna hingga akhir hadis. Nak gitu. Dalam kurungan. Diperintah akan daku, kata Nabi SAW, bahawa aku membunuh, aku memerangi akan segala manusia, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini dalil. Orang kafir dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau tidak akan diperangi oleh Nabi SAW. Hadis ni selepas daripada hijrah ke Madinah. Hadis ni selepas dia hijrah ke Madinah. Adapun lakum dinukum waliyadin, itu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ada ni. Sebelum hijrah ke Madinah, tidak dah. Orang tolak macam mana sekalipun, tidak lagi diperintah untuk melawan. Pada mula-mulanya hanya diperintahkan sabar, tidak diperintahkan melawan. Selepas hijrah ke Madinah barulah turun ayat untuk memerangi orang kafir. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin tu waktu sebelum daripada hijrah ke Madinah. Sebelum turun ayat memerangi orang kafir. Sebelum turun ayat memerangi orang kafir, yang mana ketika
Nabi SAW tu ditentang oleh, ditolak oleh orang kafir Mekah. Nabi hanya diperintahkan bersabar sahaja. Badak ni. Dan sahabat begitu juga, hanya diperintahkan bersabar sahaja. Badak. Dia boleh hijrah ke Madinah barulah diperintah untuk memerangi. Turun ayat qital, ayat Al-Quran memerintah memerangi. Sebab itulah pada masa di Mekah kan, macam-macam orang kafir Mekah lakukan pada Nabi SAW, tetapi hanya Nabi diperintahkan bersabar, sahabat-sahabat Nabi pun diperintahkan bersabar. Hak kisah Nabi SAW diletak perut unta, tahi unta di belakang Nabi SAW. Sahabat melihat Nabi diperintahkan sabar, sahabat pun diperintahkan sabar. Hak Fatimah radhiyallahu anha yang dibuang pada ni. Tapi Nabi dan para sahabat yang lain diperintahkan sabar. Sebab itulah sahabat yang lain pun sabar saja, tidak melawan. Pada ni. Tiba-tiba ada orang ceramah. Ada orang ceramah. Ni kira ceramah jahil lah ni. Tapi bukan ceramah di wakaf ni. Di Masjid Surau jugalah, tapi jahil lah. Pada masa sebelum hijrah ke Madinah. Maknanya iman sahabat belum lagi kuat. Sebab itulah sahabat tengok Nabi sampai kau kafir letak perut unta, tahi unta di belakang, sahabat berdiam diri. Sebab apa? Sebab iman tak kuat lagi, dia kata. Sebab belum ada lagi usaha agama. Selepas hijrah ke Madinah baru ada usaha agama, barulah iman kuat, barulah sahabat melawan. Dia letak gitu. Tak ada usaha agama lagi di Mekah. Hak Nabi menyampaikan agama 13 tahun tu, tak ada usaha agama lagi di Mekah. Belum turun ayat untuk melawan. Hanya diperintahkan bersabar. Mana sahabat ni tak beriman lagi, tak kuat iman lagi. Sahabat ni mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW, terus naik kepada maqam baqa. Bukan maqam fana. Maqam fana tu permulaan maqam aulia. Para sahabat naik pada maqam baqa. Hati mereka sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bicara iman tak kuat lagi lah iman. Jangan gitu. Tapi kenapa sahabat melihat Nabi diperlakukan seumpama tu, sahabat tidak ada keberanian untuk bertindak, tidak diperintahkan. Ada ni. Tidak diperintahkan. Bukan kata sahabat tak ada iman. Sebab apa? Sebab tak buat usaha agama lagi. Di Madinah barulah iman sahabat kuat, sebab ada usaha agama, barulah melawan. Jahil begitu. Kalau di Mekah iman sahabat tak beriman lagi lah, tak kuat iman lagi, macam mana dengan Bilal ketika diseksa? Faham tak ni? Hak sahabat-sahabat yang diseksa, tak bicara dah buat iman. Iman sahabat radhiyallahu anhum ni. Jadi imam tak beriman lagi sebab tak ada usaha agama. Duduk Madinah barulah beriman. Baru ada, kerana tu ada usaha agama baru kuat iman, dia kata. Bukan gitu. Sebab tidak diperintahkan untuk melawan, untuk memerangi. Hanya diperintahkan bersabar jua. Bukan sahabat yang melihat Nabi diperlakukan seumpama tu, sahabat tidak bertindak sebab sahabat tidak mengasihi Nabi SAW. Sahabat tidak benar-benar beriman. Tidak diperintahkan oleh Allah. Hanya diperintahkan supaya bersabar. Dah sahabat macam bila diseksa. Kenapa sahabat ramai-ramai tu berdiam diri? Penakut, tak ada iman. Bukan, tidak diperintahkan oleh Allah. Ibu dan ayah Ammar bin Yasir, kita maklum kan? Dia diseksa, dibunuh oleh orang kafir. Lepas tu sahabat ada tidak melawan kerana penakut, kerana iman tak kuat. Bukan, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tiba-tiba tak beriman lagi. Pergi Madinah baru beriman. Sebab itulah sebelum hijrah ke Madinah, tengok ayat Al-Quran dipanggil, diseru dengan ya ayyuhallazina amanu ke ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Ya ayyuhan nas. Sebab apa? Tak ada lagi beriman. Kan ayat Makkiyah. Dia ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kita biasa dengar kan? Dia panggil apa? Dua dimensi. Apa? Dua dimensi. Gitulah. Jadi sebelum hijrah dipanggil ayat Makkiyah. Selepas hijrah dipanggil ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ni bukan ayat turun Mekah. Ayat turun sebelum hijrah. Ayat Madaniyah bukan ayat turun Madinah. Ayat turun ba'dal hijrah. Selepas hijrah. Turun di Madinah ke, turun di Mekah ke, turun di padang Arafah ke, dipanggil ayat Madaniyah. Jangan perlu terjemah ayat Makkiyah, ayat turun Mekah. Tak tahu. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Tak betul. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan selepas hijrah. Turun di Madinah ke, turun di Mekah ke, turun di padang Arafah ke, dipanggil ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ayat Makkiyah, diseru dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa tidak ya ayyuhallazina amanu? Kenapa selepas hijrah ke Madinah barulah ayat diturunkan dengan ya ayyuhallazina amanu? Ketika berada di Mekah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Contohnya, ya ayyuhan nas inni rasul, kul ya ayyuhan nas inni rasul ini apa ayat? Mana ayat tu dimulai dengan wahai manusia. Kenapa tidak wahai orang beriman? Sebab masa tu di Mekah tak ada beriman lagi. Oh, dia ceramah gitu. Tak ada beriman lagi. Sebab tu ya ayyuhan nas. Di Madinah baru beriman. Sebab tu ya ayyuhallazina amanu. Tengok. Ketika berada di Mekah tidak diseru dengan ya ayyuhallazina amanu sebab tak beriman lagi. Sebab tak ada usaha agama. Disuruh dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab tak beriman lagi letak. Dia ayat Makkiyah ni ayat cerita bab pegangan. Ayat cerita bab tauhid. Maka diseru kepada sekalian manusia. Kemudian ayat yang turunkan selepas dia hijrah ke Madinah, banyak ayat berkaitan dengan perintah-perintah. Maka diseru kepada ya ayyuhallazina amanu. Sebab mereka yang diperintah mengerjakan surahan, mereka yang diperintah menjauhi larangan adalah mereka yang beriman. Orang yang diperintah sembahyang, orang yang beriman. Orang yang diwajibkan puasa, orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada. Wahai orang-orang yang beriman. Lepas tu kita nak sembahyang, nak puasa ni, iman kena betul. Sebab diperintah sembahyang puasa, diperintah ibadah-ibadah lain kepada orang beriman. Kalau bab iman tak peduli, nak sembahyang puasa tak pakai rawanya. Sebab diseru kepada orang beriman. Sembahyang puasa ni syaratnya orang beriman. Sembahyang puasa rajin, bab iman, bab akidah tak belajar. Tak masuk dalam book ni. Tak masuk dalam book. B-O-O-K. Book. Ya? Book ke apa? Kita cakap tak masuk book kan? Book ke book? Book. Tapi cakap kapun tak book. Book. Tak masuk book. Kenapa? Tak suruh pun kamunya. Suruh ke? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tengok. Perintah taat pada beriman.
Nak taat lah. Sebab tak taat kan neraka. Nak taat, pastikan kamu orang yang beriman. Beriman, berakidah lu molek. Ayat yang turunkan sebelum hijrah, banyak ayat cerita bab pegangan. Bab iman, bab pegangan disuruh kepada sekalian manusia. Pada ni. Apabila hijrah ke Madinah, banyak ayat-ayat diturunkan berkaitan dengan perintah dan larangan. Disuruh kepada orang-orang yang beriman. Bukan kata Mekah tak ada orang beriman, bukan. Tak ada orang beriman. Sebab itulah Nabi diperbuat macam mana pun berdiam diri je. Tu Nabi diletak perut unta di belakang. Hak Bilal diseksa. Hak ibu mak dan ayah Ammar bin Yasir dibunuh. Macam mana sahabat yang lain? Berdiam diri. Tapi bukan masalah sahabat berdiam diri ni. Nabi SAW macam mana? Nabi diletak perut unta di belakang. Sahabat tidak melawan. Sahabat berdiam diri. Diceramahkan sebagai tak beriman lagi. Tu hanya dia letak benda yang kotor, benda najis. Sahabat diseksa. Bilal diseksa. Ibu dan ayah Ammar bin Yasir dibunuh. Bukan sahabat. Di mana Nabi SAW? Di mana Nabi SAW? Kenapa Nabi tidak mempertahankan sahabat Nabi SAW? Kenapa Nabi tak ada iman juga? Tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah sabar. Ada ni. Dah nak banding tak dicerita itulah. Tak ada iman lagi di Mekah. Di Madinah baru ada iman. Tu dicerita hak Nabi terletak perut unta, tahi unta di belakang. Sahabat tidak berani bertindak. Sebab sahabat tak ada iman lagi. Sebab tidak ada usaha agama lagi. Di Madinah baru ada usaha agama. Diceramah seumpama di masjid. Kejut dengar. Lepas tu dia pun regu dengan ayat. Tengok. Masa duduk Mekah, ada tak ya ayyuhallazina amanu? Tak ada. Ya ayuhan nas. Sebab apa? Tak ada orang beriman lagi. Tiga ceramah gitu. Allah kata berat. Jadi di Mekah hanya diperintahkan sabar. Nabi diperintahkan sabar. Para sahabat radhiyallahu anhum pun diperintahkan sabar. Ni diperintah memerangi. Diperintah memerangi ni, ini hadis yang diturunkan selepas hijrah ke Madinah. Diperintah akan daku. Siapa yang perintah? Allah Ta'ala perintah bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, sehingga dia mengucap. Ini dalil bahawa orang kafir nak masuk Islam, dia wajib kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ini dalil dia. Dalam hadis ni hatta yashhadu, sehingga menyaksi mereka itu. Ada riwayat hatta yaqulu, hatta yaqulu, hatta yaqulu la ilaha illallah. Itu dalam Sahih Muslim. Hatta yaqulu. Dalam hadis ni hatta yashhadu alla ilaha illallah. Dalam hadis Muslim hatta yaqulu la ilaha illallah. Apabila hatta yashhadu, sehingga menyaksi mereka itu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi mazhab Syafi'i, orang kafir nak masuk Islam wajib kena kata asyhadu. Kalau kata la ilaha illallah, tak memadai, tak jadi Islam. Mazhab Syafi'i, orang kafir nak masuk Islam, dia kena mulai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak memadai. Ni di mazhab Syafi'i kita. Sebab apa dalam hadis ni hatta yashhadu alla ilaha illallah,
sehingga menyaksi mereka itu. Tu. Dalam hadis Muslim, hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga berkata mereka itu. Apa kata mereka itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu mazhab Maliki memada dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak syarat asyhadu. Dia gitu. Sebab tu kena, yelah, kadang-kadang orang kafir nak masuk Islam ni, hak nampak dia payah sikit lidah nak sebut asyhadu lah. Asyhadu tu main duk syadu tak jadi dia. Payah. La ilaha illallah nampak lacau. Dia asyhadu tu disakop. Lepas tu macam mana? Kita tak payah nak tekan dia. Biarlah takak dia boleh. La ilaha illallah. Biar. Muhammadur Rasulullah. Lepas dia lega molek dah, kita ajar pula asyhadu. Jangan duk tekan gitu. Dia pun Islam ni mula-mula nak asyhadu payah dah, dia kata. Takut dia jadi balik hati kan, tak nak jadi kan. Mana buat ringan lah. Asyhadu nampak payah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah. Asyhadu. Alhamdulillah, orang Islam pun kadang-kadang asyhadu pun tak betul. Orang Islam pun kadang-kadang asyhadu tak betul. Dia bawa balik Mekah. Semangat balik Mekah ni, awak-awak pergi surah. Bang balik Mekah kan haji kan. Bang. Kejut orang kampung. Siapa bang pelik ah? Syadu. Syadu. Tak ada asyhadu ke? Syadu alla ilaha illallah, maknanya kejut orang kampung. Siapa ni tak pernah dengar lagi suara. Kemudian dia punya bang tu memang tak betul sangat lah. Orang duk tanya, kena-kena bawa balik Mekah hari haji. Lepas orang pakai kata, hilang surah, dah pergi dah surah mengajuk. Dah orang pakat, dia sibuk ni, siapa ni? Oleh ni macam syadu ni. Hari haji bawa balik Mekah. Apa berlaku ni? Berlaku sungguh ni. Kalau dalam bang syadu, bang tu tak jadilah. Bang salah, tak sah bang tu, kita tak sunat jawab pun. Mana ni? Tak apalah bang tu. Lepas tu tasyuk akhir dia macam mana? Tasyuk akhir. Hak rukun kauli tu macam mana? Syadu gitu kan? Tak apalah bang tu. Bang tu maknanya tak jadi bang semula lah. Hak semayang dia. Tasyuk akhir dia macam mana? Sebab tasyuk akhir macam Fatihah. Rukun kauli. Bila rukun kauli, wajib jaga huruf, wajib jaga tasydid, wajib jaga makhraj dia, kena sebut molek. Sebab itu rukun bacaan. Macam mana tasyahud? Kalau bang tu syadu. Jadi orang Islam pusakai pun tak pandai sebut asyhadu. Ni orang nak kafir nak masuk Islam ni. Kita nak suruh dia asyhadu. Tengoklah. Kalau dia mudah, kita asyhadu. Kalau dia payah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini faedah khilaf ulama. Ni pada ni. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang wajib kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah saja tidak memada. Itu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Maliki memada dengan la ilaha illallah. Ini hak nak masuk Islam lah. Ada pun orang Islam dah, hak dekat nak mati tu dak payah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak orang Islam nak mati tu, disuruh mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap ni apa sebenarnya? La ilaha illallah ke asyhadu an la ilaha illallah? Dia panggil mengucap. La ilaha illallah ke asyhadu?
Orang nak mati kan, kita kata ajar ngucap. Ngucap tu apa? Dia hanya la ilaha illallah. Tak sunat dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ada ni. Melainkan kalau hok nak mati tu orang kafir yang ada cita-cita nak masuk Islam. Tapi dia nak masuk Islam tu dia tunda. Sebab apa? Alah, masalah keluarga, masalah. Dia lah banyak benda dia fikir nak masuk Islam ni. Tapi memang dia nak masuk Islam. Memang dia nak masuk Islam tapi dia masih lagi tangguh. Nak mati. Kita kena ajar dia asyhadu. Nampak? Ajar dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak kafir nak mati, dia pun ikut. Dia ikut dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah dia sebagai orang Islam. Sah dia sebagai orang Islam. Persoalannya, ketika dia mengucap dua kalimah syahadah, ketika nak mati hanya ada seorang saksi sahaja. Hanya ada seorang saksi. Diterima ataupun tidak? Dalam bab keislaman dia, dengan satu saksi diterima. Dalam bab harta, masalah pusaka mempusakai, dia syarat dua saksi. Menyaksikan bahawa dia orang Islam memada dengan seorang saksi. Pada ni. Tapi hak undang-undang tempat kita macam mana, wallahu alam lah. Pasti akan dilawang oleh keluarga si mati. Dia tak pernah mengucap dia mengucap depan saya. Mana lagi saksi? Saya seorang je. Mesti keluarga hak kafir ni dia akan lawan. Dia akan kata kamu bohong. Melainkan kalau kena cari telefon lah tau. Dia nak mati tu kan kena ajar mengucap serta. Baru ada bukti tau. Tapi takut tak sempat masa tu dia tengah nazak dah ni. Kita nak cari telefon pula. Lepas tu nak ambil pula tak apa pandai mana. Mati dulu dia. Tak sungguh. Kalau kita sempat ambil telefon, dah kita seorang je ni. Nak membuktikan bahawa dia mengucap. Mana kalau boleh ambil telefon. Tapi kalaulah dia nazak tiba-tiba, nak cari telefon mana? Ajar dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun mati. Ni. Mana kalau kita ambil cari telefon, tak sempat nak ajar dia mengucap. Tapi persoalan sekarang dengan seorang saksi sahaja diterima ke dari segi undang-undang negara keislaman dia. Dari segi agama kita terima. Mana bila terima, maka wajib disempurnakan jenazah sebagai orang Islam. Apa tu wallahu alam lah. Dengan satu saksi seumpama tu setakat mana hak nisbah undang-undang kerajaan. Warna kira. Pastilah keluarga kafir tu, keluarga asal orang kafir ni yang sudah mengucap dengan syahadah, pasti tak akan terima. Tak pernah dengar pun dia kata keluarga nak masuk Islam, tiba-tiba kamu wak dakwaan, kamu bohong. Dia boleh tuduh seumpama tu. Sebab hanya ada seorang saksi. Dari segi agama terima. Jadi orang seumpama itulah hak kita kena ajar asyhadu. Adapun hak nak mati orang Islam ni tak disunatkan ajar asyhadu. Jangan ikut drama tu tak mati pun lagi, esok dia drama lain pula. Drama kan asyhadu alla ilaha illallah. Tu dia tak mati. Hak Nabi perintah macam mana? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Asyhadu, Nabi tak suruh. Muhammadur Rasulullah, Nabi tak suruh. Setakat tu saudara. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Sebab masa kematian hanya bicara bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak perintah alakinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak. Lakinu mautakum la ilaha illallah, itu saja. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Apabila tertambah Muhammadur Rasulullah, apabila yang nak mati itu tambah dengan Muhammadur Rasulullah, kita sunat ajar semula dengan la ilaha illallah baru terbukti. Sebab Nabi perintah lakinu mautakum la ilaha illallah, ajar oleh kamu akan nak mati dengan la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullah, asyhadu pun tidak ada. Begitu. Ini asyhadu ni orang kafir nak masuk Islam. Diperintah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dalam kitab Aqidatun Najin, dia ada bicara berkaitan dengan apabila seseorang nak masuk Islam, wajib kita segera Islamkan mereka. Jangan kita tangguhkan. Kalau kita tangguhkan, jatuh kafir. Walaiyazabillah. Orang kafir nak masuk Islam, segera kita Islamkan. Kalau kita tangguhkan, jatuh kafir. Ada. Ni kita kena faham molek ni. Dia mai jumpa dengan kita. Saya nak masuk Islam. Nanti dulu. Cari-cari tu imam lah. Nanti dulu cari-cari tu imam. Kafir orang yang suruh kata nanti. Ada ni. Sekarang nak masuk Islam, jumpa kita nak masuk Islam, kita kata nanti dulu. Nak pergi cari tu imam. Apa tu? Menangguhkan. Dia nak masuk Islam. Tak apalah, dia kafir pun lama dah. Tangguh sekejap. Kalau dia mati macam mana? Kita wajib segera. Nak masuk Islam, kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau mari kejut tau, mu tak biasa kan. Oi, mana? Gamam tau. Ajar. Lepas tu, pergi motor imam lah. Kita ajak ke motor imam pula biar sedap sikit. Tak apa tu. Tapi kita Islamkan dia dahulu. Jangan tangguhkan. Dia nak masuk Islam. Tunggu dululah, bina air dulu. Baru siapa ni lelah tak habis lagi duduk-duduk. Cik saya nak masuk Islam, cik ajar saya Islam, ajar saya mengucap Allah. Air tak minum lagi. Minum air dulu. Biar berehat tenang, barulah cik ajar mengucap. Kafir orang ni. Faham tak ni? Dia kafir ni ada huraian dia. Kafir ada huraian. Kafir ni macam mana? Dia reda dengan kafir dia hak ditangguhkan. Dia kata nanti dulu tu sudah biar cari tu imam ke, di situ sudah tertangguh. Lama mana tu nak jumpa tu imam? Nanti dulu biar sudah minum apa semua. Tu lama mana tu? Mungkin setengah jam ke, sesal barulah nak ajar mengucap. Maknanya dia reda. Kafir dalam tempoh masa yang setengah jam ke sejam. Dia reda dengan kekafiran tu. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kafir dia tu, jatuh kafir orang hak redha tu. Pada ni. Dia redha macam mana? Alah, kafir daripada lahir kan. Kafir setengah jam lagi, apa masalahnya? Pada ni. Kan dia kafir selama-lama kan daripada lahir. Sekarang ni kita nak tangguh dia setengah jam je. Nak tangguh dia sejam. Nanti Islam lah dianya. Setakat tambah kafir setengah jam, dengan kafir puluh tahun dah, bos setengah jam. Biar. Ni. Dia redha dengan kafir setengah jam ni, maka jatuh kafir dia. Tapi dia tak redha, tapi dia jadi macam tak tahu nak buat. Dia tak tahu nak buat jadinya. Lepas tu nak cari tu imam lah. Nak suruh minum air dululah. Hukumnya haram, tak ada kafir. Kalau kita Aqidatun Najin jatuh kafir tu, jika kalau menangguhkan serta redha. Redha mana apa? Dia kafir lama dah.
Kapir setengah jam lagi, kapir sejam lagi, tambah je. Allah. Jangan duduk kelang kabut sangat kau, biar dia kapir setengah jam lagi. Dia redha dengan kapir walaupun hanya setengah jam, jatuh kapir dia. Redha bil kufri kufrun. Tapi tak ada lah orang redha gitu. Kalau dia menangguhkan tu kerana dia tak pandai. Dia tak hukum. Ada ni. Nak masuk Islam, kita pergi jabat agama jabat agama tu rasmi. Kita Islamkan dahulu siap-siap. Nanti kita pergi jabat agama. Gitulah. Ada ni. Islam dulu siap-siap. Nanti saya beritahu tu imam, biar kamu mengucap di masjid nanti. Gitu. Sekarang kita Islamkan dia segera. Kemudian nanti saya telefon tu imam, kamu mengucap pula di hadapan orang masjid malam-malam nanti. Tak ada masalah tu. Ya tak? Yelah, hak biasa mengucap di masjid tu dia mengucap dah tau. Ke memang hak tukang bawa masjid tu disuruh tangguh? Nak mengucap nanti mengucap malam nanti maghrib orang ramai. Gitu ke? Dah, dia mengucap dah. Kemudian sebab mengucap doa kemasyahadah ni bahagian Islam. Bahagian Islam dia kena perzahirkan biar orang tahu belaka. Dia gitu. Baik, ini masalah hubungan sesama manusia, biar semua orang tahu dia sudah menjadi orang Islam. Kita jaga hak dia sebagai orang Islam. Biar orang tahu belaka dia orang Islam tu. Dia jadi saudara kita dah. Biar orang tahu belaka, nak gitu. Sebab bab Islam ni bab hubungan sesama manusia. Lepas tu nak perzahir. Jadi nak depan ramai tu tak apalah, tapi kena segera. Kalau dia tak minta dengan kita, saya nak masuk Islam ni, tolong bawa saya ketua imam. Kita bawa ketua imam, tak sudah sibuk kan? Tak ada dia. Dia bukan minta kita yang Islam kan. Dia nak suruh kita bawa ketua imam. Kita bawa. Dia nak masuk Islam, dia minta kita tolong bagi jabat agama contohnya. Dia tak suruh kita yang ajar dia mengucap. Kita bagi jabat agama lah. Gitu je lah. Mana ni? Tapi kalau dia kata, saya nak masuk Islam, tolong ajar saya mengucap. Kita wajib kena ajar segera. Haram kita minta tangguh walaupun seminit 2 minit. Kalau redha, kapir. Redha dengan kekapiran dia tambah seminit 2 minit tu. Kapir jadi orang hak redha. Hak redha tu dak lah. Kita menangguhkan walaupun sekejap, hukumnya adalah haram. Segerakan ajar mengucap, kemudian batulah baru kita nak betul balik. Mana tadi cari tu imam semula ke, gitulah. Kemudian dalam kita mengajar tu lah, asyhadu, payah, tak payahlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Lepas dia okey tu, baru kita ajar pula asyhadu. Jangan kita duduk nekang wah-wah. Ni orang nak masuk Islam, dia pula wak nakut. Nak masuk Islam, kena kerak tu bawah tu, dia kata. Dia kena kerak bawah tu. Dia nak menakut kawan tu, kenapa gitu? Dia nak menakutkan, dia kata kena kerak hak bawah tu. Tak kerak pun tak apa. Ada ni. Dia ada nyakit kecil manis kan. Kalau kecil manis ni, kalau setakat kulit itu dia cepat sembuh ke? Takut jadi borak. Borak pun ke? Mana borak? Bukan berborak-borak tu. Berborak-borak tu bersembang. Tahu? Borak. Faham borak? Narak. Tahu? Borak ni narak tau. Takut jadi lambat sembuh. Sebab apa? Dia nyakit kecil manis contohnya. Hak tu bab berkhitang. Mazhab Syafi'i, Hambali, lelaki wajib berkhitan. Mazhab Hanafi, Maliki, lelaki hanya sunat saja berkhitan. Rasa sebut berkhitan tu, biar dia masuk Islam dulu. Nak berkhitan ke tidak? Tambah berkhitan. Mazhab Maliki, Hanafi, okey je, tak ada masalah. Ni orang masuk Islam. Nak masuk Islam. Tu kena kerak. Bawah tu kena kerak. Maknanya, menakutkan orang nak masuk Islam. Jangan, memudahkan. Ni kalau kata kalau asyhadu payah, tinggal asyhadu. Terus kepada la ilaha illallah. Walaupun mazhab Syafi'i wajib dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hak sambungan rukun Islam yang pertama.
mengucap dua kalimah syahadah yang ia menjadi tunjang asas kepada Islam tu sendiri, yang mana kita sudah berulang kali menekan berkaitan dengan pengertian dua kalimah syahadah. Pengertian dua kalimah syahadah pergi kepada kita menerima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kira bicara. Segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayat ke, terima bulat-bulat. Sebab apa? Sebab penyaksian kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah jiwa Tuhan, kita sebagai orang Islam akan akur, terima, patuh bulat-bulat akan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak adalah bagi orang Islam, orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, apabila telah menetap menghukum oleh Allah Rasul akan satu-satu perkara, bahawa ada bagi mereka itu pilihan daripada pekerjaan mereka itu. Tak ada pilihan. Bila Allah menetapkan satu-satu perkara, kena terima bulat-bulat. Sebab apa? Sebab syahadah kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian Allah Ta'ala jiwa Tuhan. Dan syahadah yang kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena faham molek pengertian rukun Islam pertama, iaitu rukun syahadah, yang mana orang kafir nak masuk Islam tak ada ucapan yang lain, tak ada bacaan yang lain, melainkan ni mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian hadis itu panjang laginya, wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga menyaksi mereka itu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuqimus salah, dan mendiri oleh mereka itu, oleh manusia, akan sembahyang, wa yu'tuz zakah, dan menunai mereka itu manusia akan zakat. Sembahyang batu zakat. Sebab tu kebanyakan ulama lepas daripada sembahyang yang paling afdal adalah zakat. Sebab ada ulama menyatakan lepas dari sembahyang puasa, ada ulama menyatakan lepas dari sembahyang haji, tapi kebanyakan ulamanya lepas dari sembahyang zakat. Lepas dari sembahyang zakat hak lebih afdal. Lepas tu baru pergi kepada puasa, barulah pergi kepada haji. Tapi ada setengah pandang kata dah tak, puasa lah, sebab puasa tu Nabi Allah Ta'ala sendiri yang akan beri pahala besar, pahala puasa ni. Ada menyatakan dah haji yang paling lebih lepas ada semayang lah. Semayang nombor satu tu tak ada khilaf tu, lepas ada semayang. Ada mengatakan haji. Sebab apa? Sebab zakat harta semata-mata. Puasa diri kita semata-mata. Adapun haji dua. Nak pergi Mekah, harta. Nak pergi Mekah, kena sihat. Ada ni. Kalau zakat, harta semata-mata. Kalau puasa, tenaga semata-mata. Tapi kalau haji, harta dan tenaga. Sebab itulah bab haji ni Nabi kait dengan manis tata'a ilaihi sabila. Manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang kuasa. Walha, puasa pun bagi orang kuasa, bukan haji je. Kalau puasa orang tak kuasa, orang tua, orang sakit berat, tak ada puasanya, wajib fidyah je. Kenapa hanya haji saja? Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang kuasa. Sebab haji dia berkait dengan wang, dengan duit, dengan harta benda, dan berkait dengan tenaga. Sebab tu setengah orang mengatakan haji yang lebih afdal lepas dia semayang. Habis ni tak ni, lepas dia semayang, wa yu'tuz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Sebab apa zakat lebih afdal? Sebab zakat ni beri manfaat umum. Sembahyang manfaat diri, zakat manfaat umum. Ada ni. Adapun puasa manfaat diri, adapun haji manfaat diri.
Sembahyang manfaat diri, puasa manfaat diri, haji manfaat diri. Adapun zakat manfaat umum. Maka lepas dia sembahyang manfaat diri, yang kedua paling afdal zakat, sebab manfaat umum. Ini hak kebanyakan ulama lah. Dalam hadis ni pun mengiringi wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dan mereka dan mendiri oleh manusia akan sembahyang dan menunai oleh manusia akan zakat. Nabi bersabda, fa iza fa'alu zalika, apabila melakukan mereka itu manusia dengan demikian itu, dengan mengucap dua kalimah syahadah, dengan mendirikan sembahyang, dengan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi Islam, nescaya terpeliharalah daripada aku akan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam ni, darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara, tapi kalau mereka melakukan satu-satu perkara yang mana mereka kena bunuh, maka darah mereka dihalalkan pada syarak. Lepas tu Nabi sudahkan dengan wa hisabuhum 'ala Allah, dan perkiraan mereka itu di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yashhadu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintah akan aku akan bahawa aku memerangi akan manusia sehingga manusia mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap ni ikhlas ke dak? Apabila Nabi ni kuat, maka pakat mengucaplah. Nanti kan diperangi oleh Nabi SAW. Maka dia pun pakat mengucap ikhlas ke dak? Dia mengucap dengan lidah tu, hati dia beriman ke dak? Wa hisabuhum 'ala Allah. Apa kiraan mereka itu atas Allah Ta'ala. Pikiran zahirnya hatta yashhadu, sehingga mengucap oleh manusia. Mengucap saja, darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara. Lepas tu dia mengucap ni betul-betul ke dak? Itu wa hisabuhum 'ala Allah. Perkiraannya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengucap saja tidak beriman, dia jadi orang munafik. Jadi orang munafik. Pada ni. Ini hanya bicara bab Islam. Mengucap dua kalimah syahadah dihukumkan sebagai orang Islam. Darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara. Tapi dia mengucap ni sebenar ke tidak? Hati dia beriman ke tidak? Itulah wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau hati tak beriman, dipanggil orang munafik. Apa dia munafik? Islam hukum zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang munafik. Islam hukum zahir, kita bermuamalah mereka sebagai orang Islam, tapi di sisi Allah hukum akhirah, kafir, kekal neraka selama-lamanya, bukan neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali. Tapi hukum zahir sesama kita orang Islam, hukum atas dunia sebagai orang Islam, mati jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Pada ni beriman ke tidak, itu adalah perkiraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucap dua kalimah syahadah hanya semata-mata nak berkahwin dengan orang Islam. Hati dia tidak beriman dengan Allah, tak percaya kepada Allah. Hati dia tidak beriman dengan Nabi SAW. Dia hanya Islam pada zahir. Boleh berkahwin, tapi insya-Allah dia adalah kekal orang kafir. Ada ni. Jangan ada soal lah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20, dia mati, jenazahnya tanam mana? Tu jahil sangat gitu. Saya duk tekan suruh mengaji sifat 20 kan, saya duk tekan. Ada orang dah mengajar dan ceramah dah audio lagi ni. Dah sifat 20. Macam mana kalau orang mengucap kalimah syahadah belum sempat lagi sifat 20 dia mati? Nak tanam jenazah mana? Tanam jenazah mana tu hukum Islam.
dia mengucap dengan syahadah, dia orang Islam. Tanam mana apa lagi tanyanya. Dari tak sempat baca 40. Itu bab iman. Hak Islam baka pun apa mana tak belajar sifat 20. Ni hak baru masuk Islam. Dia tak sempat belajar sifat 20. Tapi masa dia mengucap, hati dia beriman. Dia sah sebagai orang Islam dan beriman di sisi Allah. Dia mati, syurga dia. Tapi untuk hukum dunia, dia mati, dia masuk Islam. Sehari 2 hari, belum sempat belajar sifat 20. Semayang pun baru nak ajar, dia mati. Macam mana jenazah dia? Orang Islam. Jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Iman dia macam mana? Belajar sifat 20-nya belum. Itu bicara bab iman, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tanya, mengucap dengan syahadah, belum belajar sifat 20 nak tanam mana, memang tak erti sangat bab antara Islam dengan iman. Belum lagi pergi pada ihsan tu. Ihsannya macam mana pula? Belum pergi pada maqam ihsan. Nak si macam mana orang seumpama ni. Jadi wahisabuhum 'ala Allah, Nabi kata. Dia mengucap tu betul ke tak betul, dia ikhlas ke tidak, beriman ke tidak, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan sesama kita atas dunia, dia sebagai orang Islam. Hati tak beriman, dia masuk Islam kena berkahwin, ataupun masuk Islam kena dapat bantuan kerajaan saja semata-mata, di sisi Allah kekal dia kafir. Kalau sampai ke mati seumpama tu, dia mati sebagai orang kafir di sisi Allah, sebagai Islam di sisi hukum zahir sesama manusia. Gitu je. Dia masuk Islam, dia tak percaya pada Allah dan Rasul, dia nak berkahwin. Lepas dia berkahwin, dapat isteri yang bimbing dia, dapat keluarga mertua yang bimbing dia, akhirnya dia pun percaya kepada Allah dan Rasul. Dia menjadi orang beriman di saat tu. Islam awal lagi dah, tapi dia tak percaya. Tapi bila isteri dia, keluarga isteri dia beri pemahaman agama, dia pun percaya pada Allah dan Rasul, sah dia sebagai beriman. Dia mati saat tu, syurga dia. Tapi kalau dia mati sebelum sempat beriman, dia kekal neraka selama-lamanya. Walaupun hukum zahirnya sebagai orang Islam, dia berkahwin dengan orang Islam. Dan ada yang berkahwin dengan orang Islam, dapat orang Islam yang sama dengan mereka juga. Pas masuk Islam, tak ada belajar apa-apa. Dia dengan orang Islam, pasangan dia tu sama-sama tak ada agama. Dia tetap sebagai orang Islam. Semayang tak pernah diajar, dia orang Islam. Zuhair dia bukan Islam dah. Sama macam pasangan dia tu, semayang pun tidak. Maknanya berjudi minarak. Dia jumpa tempat seumpama tu, tempat maksiat dia jumpa, berkenan, undang-undang kan nak masuk Islam, nak berkahwin nak masuk Islam. Dia pun masuk Islam lah, ambil syarat je. Tapi dari segi hukum zahirnya, dia orang Islam. Tu je. Iman dia macam mana? Bukan iman dia macam mana, iman pasangan dia macam mana. Hak Islam, hak pusaka di bawah apa? Tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkiraan kita. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perkiraan mereka itu, yakni manusia yang sudah mengucap dengan syahadah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak rukun Islam pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Keduanya sembahyang waktu. Ketiganya memberi zakat. Ketiga memberi zakat. Lepas dia semayang, zakat. Hadis di bawah tu pun lepas dia semayang, zakat. Hadis di muka surat 7, hadis Jibril pun sama juga. Wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah. Zakat juga. Lepas semayang zakat. Lepas tu kebanyakan ulama, lepas semayang yang paling afdal adalah zakat. Lepas zakat puasa, dan puasa barulah pergi kepada haji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma alina ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.